Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ingin membincangkan topik software requirement dan design. Software requirement design. For presentation PBT, kelas DDT, this semester, DFP 5043. So in this presentation, first nak ceritakan pasal introduction. Introduction dalam software requirement design ini, kami ingin presentkan pasal FYP kami, final year project, iaitu kami buat berkenaan application WeShop. WeShop ni actually dia lebih kurang macam online shopping yang macam-macam application di luar sana, tapi dia bertentangan sikit dan kita akan huraikan benda tu sekejap lagi, kita tengok. So problem statement dia adalah banyak saingan dengan antara online shopping yang lain. Contohnya kita ada Shopee, kita ada Lazada, kita ada Fingo yang baru sekali ni. So apa yang lain pada yang lain, aplikasi ini adalah semua data akan disimpan dalam satu database, dan apabila orang tu login, dia boleh tahu latar belakang orang tu. Okay, so itu problem statement dia. Next adalah objektif projek ni. Objektif projek ni adalah untuk memperluaskan lagi daripada satu tempat, contohnya Kedah, ingin meluaskan lagi kepada Malaysia, luaskan lagi kepada luar negara. Itu adalah objektif projek. Significant project adalah ingin menceritakan goal ataupun solving problem untuk buat dia lebih senang dan customer untuk membeli sesuatu. Contohnya bila customer tu masuk dalam apps tu, dia tak perlu search terlalu detail, ataupun dia boleh just add to cart dan terus buy. Itu akan memudahkan lagi customer untuk menggunakan apps ini. Next, limitation of project. Limitation ni selalu kita guna untuk invalid phone lah. Macam dia ada verification code yang kita perlukan. Contoh macam kita buy, dia akan hantar nombor TAC kepada nombor telefon kita, dan dia lebih secure lah. Itu selalu yang digunakan pada apps online banking. Kalau online shopping ni, ada yang kita buat COD, cash on delivery, ataupun diorang buat pay by top up, Selcom apa itu kan. Dalam apps ni dia menggunakan TAC number. Okey, ni adalah gancat proses di mana kami mendirikan projek ini daripada minggu pertama hinggalah minggu akhir, itu minggu yang ke-15. Dalam tempoh minggu 15 tu kami akan menjumpa supervisor kami untuk minta pendapat sama ada ia diluluskan ataupun tidak. Itu adalah gancat kami. So lecturing review dia adalah kami merujuk kepada 3 perkara apps yang dah sedia ada, iaitu Shopee, Lazada dan Taobao. Taobao ni dia kurang famous sikit, tapi dia adalah salah satu online shop juga. Sama macam yang lain, Shopee, Lazada, dan tak ada apa yang berbeza pun. Dia pasal online shopping juga. Kami punya pun akan berdasarkan pada Shopee dan Lazada. Function dia dalam apps kami ni adalah, of course, perlukan user untuk register. Untuk menggunakan apps ni, user kena register, lepas tu kena login untuk lebih secure lagi, dan means orang lain tak boleh gunakan, tak akan dapat database orang tu. Dan admin pun boleh login. Admin tu adalah seller. Dia bersangkut paut seller dengan user. Kalau user dah buy, notification akan naik ke admin. Admin tu boleh login untuk check, dan orang lain selain pada admin tak boleh masuk untuk check. Non-functional ni macam apps tu kalau tak ada pun tak apa, tapi untuk melawarkan lagi untuk kegunaan, kalau rajin boleh buat. Okey, contohnya feedback. User dia boleh bagi feedback, kata barang ni laju sampai pantas, senang di order, ataupun register form dia lawa, cantik. Dan button search tu actually dalam rangkai sistem requirement ni, dia dalam salah satu non-functional juga, sebab dia boleh, orang kadang-kadang dia tak tahu apa yang nak search, tapi dia hendak membeli, so dia boleh scroll dan dia boleh terus beli. Itu adalah salah satu non-functional. So kami menggunakan metodologi ni. Method dia adalah life cycle model. So first dia ada requirement, and then build 1, build 2, build in, design development, testing dan implementation. Okay, next adalah bila apps ni kita hendak meriliskan, kita kena bertanya kepada orang awam. Kita kena tanya kepada user yang ingin menggunakan apps ni. Kita akan buat result and finding lah. Contohnya kita akan menanyakan beberapa soalan, iaitu
berkenaan pasal apps ni dan mereka setuju, kami akan masukkan dalam feedback kami. Kalau mereka tak setuju, kami akan memperbaikkan lagi to result and finding. So seterusnya, functional requirement. Requirement functional ni adalah untuk lebih kurang macam apps ni apa yang kita perlukan, apa yang apps perlukan, bukan user perlukan, apps perlukan. Iaitu seller register. Seller perlu register untuk dia post dia punya produk lah. And then seller login untuk lebih secure, dia perlukan email, password untuk login. Dan update dan delete data user ni, contohnya macam admin ni, dia ada pekerja bawah dia, dan contoh pekerja tu hanya bekerja dalam 6 bulan and then dia nak berhenti. So kita boleh delete dia punya data lah. Next adalah non-functional requirement. Non-functional ni apa yang software tu tidak perlukan dalam, bukan maksudnya tak perlukan, dia tak terlalu penting, bukan highlight. Dan itu show password. So setengah apps, setengah login interface, dia akan ada untuk show password. Show password tu macam bila orang tu dah type tapi dia tak tahu betul tak betul, dia kena tekan untuk tengok password dia tu betul tak betul. Daripada password dia akan tukar ke input. Dan auto login selalunya macam data tu dia dah simpan dalam database. Bila dah masuk apps tu, dia terus auto login. Dia tak dia untuk login berkali-kali, bukan multitasking. Dan kredit page tu akan tunjuk summary siapa yang development apa semua tu, rasanya tak perlu tunjuk kot. So kalau boleh jangan masukkan dalam software tu. Risk management ni dia akan bahagi kepada 3, iaitu teknologi risk, people risk dan tool risk. Teknologi risk ni adalah apa benda yang kita menghadapi semasa buat apps ni adalah contohnya perlukan update software ataupun perlukan teknologi yang tinggi. Dan people risk pula, contohnya macam employee tu, dia orang lama yang membuat apps ni, tiba-tiba dia accident ataupun dia tidak mampu meneruskan projek ni, kami akan perlu cari orang lain. Dan tool risk ni macam kekurangan laptop ataupun kekurangan device untuk menjalankan projek ni. So mungkin itu akan mengambil masa dalam agak lama untuk menyiapkan projek ni. So next, development tools and configuration management. Yang ni adalah untuk sistem untuk dia build, untuk dia check compressor dia, dia punya application processor, model, number dan logical system lah, untuk bersesuaian untuk menjalankan projek ni. Contohnya kita pakai iOS, kalau iOS kita perlukan iOS 12, ataupun Android kita perlukan KitKat, dan kat atas baru boleh pakai untuk develop. So ni adalah reference berdasarkan apa yang kami pantau, apa yang kami buat data collection untuk check, untuk kami ulang kaji pasal apps yang kami ingin bina adalah itu ada 5, iaitu salah satu website di sini kami check pada book, ebook, website dan streaming video. So link dekat sini, kami banyak membuat data reference untuk mendirikan projek ni. So itu saja daripada kami, daripada saya. Sebar sikit pasal software final year project kami. So terima kasih, jumpa lagi.